Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Dapat lagi kita bersama dalam slot bacaan hadis hari ini, insya-Allah. Okay, silakan masuk. Ahlan wa sahlan yang dah join, yang dah bersama-sama dalam slot bacaan hadis hari ini, insya-Allah. Okay. Okay, baik, silakan masuk. Ahlan wa sahlan yang dah bersama-sama, yang dah join hari ni, insya-Allah. Okey, jadi saya ucapkan selamat tengah hari. Selamat tengah hari dan juga salam hari Rabu. Alhamdulillah hari ni dah hari Rabu. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sadiah Abu, Kak Fauzia Ismail, Kak Fauzia Sadiq, Kak Siti Kartina. Silakan masuk. Ahlan wa sahlan yang dah bersama-sama. Selamat tengah hari Kak Mamito. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Okey, silakan masuk. Ahlan wa sahlan yang dah bersama-sama hari ini dalam slot bacaan hadis kita. Okey. Okey, Waalaikumsalam Kak Sarifah, Kak Syamsiah. Baru first time dapat masuk. Tak apa. Silakan masuk. Ahlan wa sahlan. Okey. Kak Sarifah dah lunch ke belum? Saya belum lunch lagi. Kejap lagi kita lunch sama-sama. InsyaAllah. Waalaikumsalam Encik Nasir, Encik Muhammad Salihuddin, Kak Zumali, Kak Amrah, Kak Siti Hawa. Silakan masuk. Ahlan wa sahlan. Okey, macam biasa. Macam biasa saya nak tanya khabar dulu. Sihat atau tidak familymengaji.com hari ni? Sihat atau tidak? InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan hari ni, InsyaAllah semoga Allah kurniakan kesihatan, Allah kurniakan keselamatan kepada kita. Amin. Okey, dan semoga hari ni ada urusan. Siapa ada urusan hari ni? Okay, saya ucapkan semoga, saya doakan semoga segala urusan hari ini dipermudahkan, insya-Allah. Okey, dan saya doakan juga semoga segala keperluan diselesaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, dengan izin Allah segalanya selesai dengan mudah. Okey, baik. Terima kasih yang dah share. Jadi yang dah bersama-sama hari ni dalam slot bacaan hadis. Jangan lupa, okey, tekan button share, pakat-pakat kita share, pakat-pakat kita sebarkan kebaikan. Pakat-pakat kita sebarkan kebaikan. Okey, kita nak ajar ramai orang ni buat kebaikan walaupun dengan tekan button share sahaja kan. Share je. Tapi dengan berkat kita share tu, mungkin ada yang tekan button share, ada yang masuk bersama-sama dengan kita hari ni. InsyaAllah mungkin pahala yang dia dapat tu boleh tempias kena dengan kita. Subhanallah, insyaAllah. Okay. Waalaikumsalam Kak Misha. Silakan masuk. Kak Sofia. Yang dah share, terima kasih. Mantap, terbaik. Okay, Kak Hayati dah share. Okay, siapa lagi saya nampak tadi? Kak Fauzia Ismail dah share. Terima kasih. Mantap-mantap semuanya, insya-Allah. Okay, mudah-mudahan berkat kita share kebaikan yang lain sampai dekat kita, kebaikan yang lain, Allah turunkan kebaikan yang lain dengan pelbagai bentuk. InsyaAllah semoga rezeki diturunkan kepada kita dengan rezeki yang tak disangka-sangka. Mana kita tahu kan? Okay. Okey, Encik Salim dah share. Mantap-mantap, terbaik. Terima kasih banyak-banyak. Okey, baik. Jadi hari ni dalam slot bacaan hadis, sebelum kita mula, macam biasa, jom sama-sama kita basahkan lidah kita. Kita zikir, kita nak berzikir sama-sama, insya-Allah. Waalaikumsalam Kak Nur Hayati. Encik Syahrum dah share. Mantap, terbaiklah Encik Syahrum. Kak Zumali dah share. Ramai yang dah share ni. Jadi yang belum share, jangan lupa tekan button share, okey? Sama-sama kita rebut peluang. Ramai yang dah share. Jadi kita pun kena laju-laju tekan button share, insya-Allah. Waalaikumsalam Kak Zahara, Kak Fatin, Kak Zalifah. Silakan masuk. Ahlan wa sahlan. Selamat datang.
Wah, Kak Fatin dari Jakarta. Selamat datang Kak Fatin. Waalaikumsalam Kak Naimah. Kak Fauzia, masuk je terus share. Terbaik. Alhamdulillah. Okey, jom. Kita zikir sama-sama boleh? Kita zikir niat kerana Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita berzikir ni supaya kita punya pahala dekat akhirat itu setinggi gunung. Bila kita tengok nanti, subhanallah, kita tengok rupa-rupanya berkat pahala setinggi gunung tu berkat daripada kita berzikir. Masya Allah. Okey? Kak Mariam, nak akan beli Quran tapi tak dapat apa lagi beli. Kak Mariam beli ni ke sale Merdeka, insyaAllah. Okey, sesiapa yang beli sale Merdeka, insyaAllah kami akan selesaikan penghantaran dalam bulan ni. Dalam minggu ni, maaf. Okey, kami akan selesaikan penghantaran dalam minggu ni secepat mungkin, insyaAllah. Okey. Okey, jom. Kita nak zikir sama-sama. Kak Fauziah, berzikir tanda kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala terbaik. Okey, jadi setiap hari kita kena berzikir, setiap hari kita kena selawat. Maka setiap hari itu kita berzikir, tanda kita ingat dengan Allah. Kalau kita berselawat, tanda kita ingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jom, sama-sama kita berzikir. Ready? 1, 2, 3. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. 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 Alhamdulillah. Okay, dapat lagi kita berzikir sama-sama. Walaupun kita luangkan masa sedikit saja, betul tak? Sekejap je kita berzikir ni. Kan? Tapi dia punya ganjaran tu, Masya Allah, besar sangat ganjaran dia. Okay? Jadi kalau kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah Allah ingat dekat kita, Allah ingat dekat hamba dia. Jadi kita kena sentiasa bersangka baik dengan Allah. Sebab apa? Sebab sangkaan Allah terhadap hamba dia bergantung kepada sangkaan hamba dia. Kalau kita bersangka baik dengan Allah, kalau kita rasa kita berdoa, kita yakin doa kita Allah terima, doa kita Allah dengar, insya-Allah doa tu sampai dekat Allah. Jadi kita kena sentiasa bersangka baik dengan Allah. Okey. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada yang memberi salam. Kak Syah Aini, Kak Nur Linda, Kak Ros. Silakan masuk, ahlan wa sahlan. Kak Nur Hashmi, silakan masuk, ahlan wa sahlan. Okey, baik. Okey, jadi dalam slot bacaan hadis hari ni, kita nak sembang tentang apa? Nak share tentang apa hari ni? Kisahnya pasal apa? Okey, hari ni saya nak cerita satu kisah. Okey, hari ni saya nak story time. Okey, story time. Iaitu kita nak cerita tentang seorang wanita Islam yang sangat berani. Okey, seorang wanita Islam yang sangat berani. Apa dia buat? Okey, iaitu Sayyidatina Safiyah. Mungkin ada yang pernah dengar nama dia, mungkin ada yang tidak pernah dengar. Okey, iaitu Sayyidatina Safiyah. Ada tak nama Safiyah dekat sini? Sedap kan nama Safiyah tu? Okey, Safiyah tu ialah salah seorang wanita yang sangat berani pada zaman dahulu. Wanita yang berani dalam Islam.
Okey, ada sahabat-sahabat kenalan nama Safiyah. Sedap betul tak nama dia? Waalaikumsalam Kak Sadia. Okey, Tuan Bida silakan masuk. Kak Yunda, ahlan wa sahlan. Kak Nurizan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Okey, saya ucapkan ahlan wa sahlan dan selamat tengah hari yang dah join, yang dah masuk hari ni insya-Allah. Okey. Muka surat 157. Okey. Kitab Fadil Amal boleh buka muka surat 157. Okey. Jadi kita nak cerita hari ni seorang wanita Islam yang sangat berani, iaitu Sayyidatina Safiyah. Dia berani, dia buat apa? Okey, dia berani bukan calang-calang ni dia buat ni. Dia bunuh seorang lelaki Yahudi. Seorang lelaki Yahudi. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberi salam. Kak Nur Rashikin kata nama cucu. Alhamdulillah, nama cucu Safiyah. Sedap. Okey. Safiyah adalah seorang wanita yang sangat berani pada zaman Rasulullah dulu. Apa dia buat? Dia bunuh seorang lelaki Yahudi. Kenapa dia bunuh? Kenapa dia bunuh lelaki Yahudi ni? Okay, jom kita tengok kisahnya hari ni. Kak Sadia, nama adik ipar. Sedap lah nama Safiyah tu kan. Okay, jom kita tengok kisah hari ni. Story time. Kita nak baca cerita-cerita santai-santai je hari ni. Satu kisah seorang wanita Islam pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sangat berani. Kak Sarifah pun nama cucu Safiyah. Sedap sangat Safiyah tu. Okey. Kita tengok sini. Sayyidatina Safiyah membunuh seorang lelaki Yahudi. Berani tak berani? Kalau kita baca tajuk pun, dia berani tau. Dia membunuh seorang lelaki Yahudi. Bukan membuli, bukan memukul, tetapi dia membunuh. Subhanallah. Kenapa dia bunuh lelaki Yahudi ni? Okey. Waalaikumsalam. Yang memberi salam, yang dah masuk, yang dah join bersama-sama hari ni, silakan masuk. Ahlan wa sahlan. Selamat datang. Kak Mar dah share kerana Allah Ta'ala. Terbaik. Terima kasih. Okey, baik. Kak Ros nak cerita tentang Masyita. Wanita Masyita. Boleh. Nanti kita cari kisah. Iaitu Masyita, seorang wanita juga Seri Kandi Islam. Okey? Jom. Kita tengok Sayyidatina Safiyah. Dia membunuh seorang lelaki Yahudi. Okey. Jom. Kita tengok kisah dia. Sayyidatina Safiyah ni siapa? Apa hubungan dia dengan Nabi? Adakah orang luar? Adakah ahli keluarga sendiri? Adakah kaum dia sendiri? Jom kita tengok. Okey, Sayyidatina Safiyah radhiyallahu anha ialah ibu saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya makcik Rasulullah. Jadi kita dah tahu dah. Satu point dekat sini. Okey. Nama salah seorang makcik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu saudara Rasulullah, ialah Sayyidatina Safiyah. Okey. Dan dia kakak kepada Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Okey. Terbaik Kak Syarifah dah share kerana Allah Ta'ala. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Okey, yang dah hadir jangan lupa tekan button share. Ramai dah share ni. Kak Yondah dah share, terima kasih. Jadi takkan kita nak tengok orang lain pakat-pakat tekan button share, nak sebar kebaikan. Sama-sama, okey? Kita sebar kebaikan dengan tekan button share laju-laju, insya-Allah. Okey, baik. Jadi kita tahu dekat sini Sayyidatina Safiyah ialah ibu saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sebelum ni kita tak tahu nama
makcik Rasulullah. Hari ni kita dah tahu dah. Nama ibu saudara Rasulullah Sayyidatina Safiyah, dan dia kakak kepada Sayyidina Hamzah. Okey. Kemudian beliau telah menyertai peperangan Uhud, peperangan Uhud. Okey, jadi peperang Sayyidatina Safiyah ni bukan wanita biasa. Dia join perang ni dalam peperangan yang diberi nama peperangan Uhud. Okey, waktu itu orang Islam mengalami sedikit kekalahan. Dalam peperangan Uhud, waktu tu orang Islam ada kekalahan sedikit. Waktu tu adalah kalah sedikit dan mula melarikan diri. Waktu tu ada sesetengah kan, kalau kita dalam peperangan kita rasa kita dah hampir nak kalah kan, agak-agak cuba tanya diri, kita nak lari ke nak stay berjuang ni. Jadi waktu itu ada beberapa orang Islam dia melarikan diri, kan, sebab waktu tu dah hampir-hampir kalah, kan, sedikit kekalahan di situ. Tetapi Sayyidatina Safiyah dia buat apa? Dia buat apa dekat orang yang larikan diri daripada peperangan ni? Dia memukul muka-muka mereka dengan lembing. Okey. Dahsyat tak dahsyat Sayyidatina Safiyah ni? Gangster betul. Okey, tak ada gurau. Okey, jadi orang yang larikan diri daripada peperangan ni, Sayyidatina Safiyah ni tadi, dia pukul muka-muka orang yang berlari tadi dengan lembing dan mengembalikan mereka ke medan perang. Okay, Kak Sanis dah share, terbaik, mantap-mantap dah share. Kak Rahimah pun dah share, kerana Allah, insyaAllah terbaik semuanya. Okay, terima kasih yang dah share. Terima kasih saya ucapkan. Okay, Waalaikumsalam Kak Nurul Ain, silakan masuk. Kak Hamidah, Kak Rahimah, silakan masuk. Ahlan wa sahlan yang memberi salam, insyaAllah. Okay, jadi Sayyidatina Safiyah tadi, dia nampak ada orang larikan diri daripada peperangan. Terus dia pukul muka mereka dengan lembing. Bukan pukul saja-saja, pukul sebagai nasihat. Pukul supaya kita kena terus kuat, terus tabah ni nak menghadapi peperangan. Okay, kalau ada yang lari, nanti apa jadi dengan tentera Islam? Dia akan, dekat sini dia kata sedikit kekalahan. Kalau lari, bayangkan betapa bertambah kekalahan dekat situ. Okey, jadi Sayyidatina Safiyah ni dia pukul mereka yang lari dan bawa mereka kembali ke medan perang. Okey. Kemudian pada masa peperangan Khandaq, kalau tadi peperangan Uhud, yang ini peperangan Khandaq. Banyak peperangan Sayyidatina Safiyah ni join. Sayyidatina Safiyah sertai. Garang habis kan. Okey. Kemudian ini ialah peperangan Khandaq. Waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengumpulkan semua wanita di dalam sebuah kubu. Okey, ini peperangan yang lain. Okey, waktu itu Nabi dia kumpulkan semua wanita-wanita, semua perempuan dia kumpul, dia letak dekat dalam satu kubu. Duduk dalam satu kubu, stay dekat situ. Okey, dan siapa yang jaga wanita-wanita Islam dekat kubu itu? Okey, dan meninggalkan Sayyidina Hasan bin Sabit untuk mengawasi mereka. Nampak tak, Rasulullah ni dia nak jaga wanita-wanita ni. Jadi Rasulullah bagi arahan, okey, yang wanita-wanita, okey, wallahu alam, saya tak tahu macam mana dialog dia, tapi itulah situasi. Okey, wanita-wanita semua duduk
berkumpul, stay dekat dalam satu kubu. Jangan pergi merata-rata. Dan waktu itu Sayyidina Hasan yang jadi guide. Okey, Sayyidina Hasan yang mengawal, yang jaga mereka, mengawasi mereka. Okey, jadi ini merupakan satu peluang keemasan bagi orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi Madinah, dan sememangnya mereka ialah musuh dalam selimut. Nampak tak, Yahudi ni lemah sebenarnya. Dia tunggu dikumpulkan wanita. Nampak tak, dia pergi serang wanita dulu. Dia tahu waktu tu tak ada orang yang jaga. Dia tengok ada Sayyidina Hasan je yang jaga waktu tu. Jadi Yahudi ni dia nampak peluang keemasan ni. Tak boleh lepaskan ni. Kan, sebab waktu tu dia tengok semua wanita. Ada lelaki pun seorang sahaja, Sayyidina Hasan. Jadi waktu tu diorang nak ambil kesempatan. Takut mana pun Yahudi ni. Okay? Kemudian satu kumpulan Yahudi merancang untuk menyerang kaum wanita Islam. Jadi diorang dah tahu dekat dalam satu kubu tu, dekat dalam tu semua wanita. Apa lagi, diorang pun buat plan. Amboi, bentang kertas buat plan. Okay? Diorang pun buatlah perancangan nak serang wanita-wanita Islam ni. Okay. Kemudian salah seorang daripada mereka telah datang ke kubu orang Islam untuk merisik keadaan. Salah seorang daripada geng-geng lelaki Yahudi tadi, dia datang dekat kubu. Dia merisik. Merisik macam mana? Merisik yang orang nak kahwin tu ke? Okay? Maksudnya dia ngintai. Intai dia menyamar, orang kata. Dia nak tengoklah dalam keadaan dalam kubu tu. Okay, boleh serang ke, tak boleh serang ke, kan? Jadi salah seorang orang Yahudi tadi, dia masuk dekat situ. Okay. Baik, silakan masuk. Ahlan wa sahlan yang baru join dalam slot bacaan hadis hari ni, insya-Allah. Kak Warni, Kak Ani, Encik Man, Kak Fazila, Kak Kamaria, Kak Hamidah, Kak Rubiah, silakan masuk. Kak Cik Ngoh, silakan masuk. Ahlan wa sahlan dalam slot bacaan hadis hari ini. InsyaAllah kita nak cerita satu kisah Sri Kandi wanita Islam yang sangat berani. Iaitu Sayyidatina Safiyah. Dia bunuh seorang lelaki Yahudi. Okay, silakan masuk. Ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam Kak Cik Sarifah. Okay, kemudian salah seorang daripada mereka tadi menyamar pergi dekat kubu tu. Okey, apa Sayyidatina Safiyah buat? Okey, dalam kubu tu ada Sayyidatina Safiyah. Kan? Dalam kubu tu ada termasuk juga Sayyidatina Safiyah. Jadi apa Sayyidatina Safiyah ni buat? Dia nampak si Yahudi ni tadi. Dia nampak. Okey. Mungkin ada sesetengah yang tak nampak, tetapi Sayyidatina Safiyah ni nampak. Betapa alertnya dia. Kan? Dan dia bagi tahu dekat Sayyidina Hasan yang jaga kubu tu tadi. Apa dia kata? Si Yahudi ini datang untuk mengintip. Kamu keluarlah dari kubu dan bunuhlah dia. Betul tu Kak Ros. Spy. Saya tak jumpa perkataan tu tadi. Betul, spy. Terima kasih. Okey. Jadi Sayyidatina Safiyah ni nampak Yahudi ni. Jadi dia pergilah bagi tahu dekat Sayyidina Hasan. Kan Sayyidina Hasan yang jaga kubu tu. Okey. Jadi dia bagi tahu ada Yahudi datang. Ada tu Yahudi datang mengintip tu. Kamu keluarlah, pergilah keluar, bunuh dia. Okey. Sayyidatina Safiyah bagi tahu macam tu. Okey, apa tindakan Sayyidina Hasan ni? Agak-agak apa dia buat? Okey, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu ialah seorang yang lemah. Okey, Sayyidina Hasan dia lemah.
Kerana kelemahan itu, beliau tidak berani melakukan tugas tersebut. Okey. Jadi Sayyidina Hasan ialah seorang yang lemah. Jangan marah Sayyidina Hasan. Okey. Mungkin dia sifat dia ada kekurangan, ada kelemahan dia dekat situ. Okey. Dia seorang yang lemah. Jadi disebabkan dia lemah ni, dia tak berani. Dia tak berani nak keluar. Dia tak berani nak berhadapan dengan lelaki Yahudi. Jadi adakah Sayyidatina Safiyah tadi dia marah dekat Sayyidina Hasan? Kau ni tak berani apalah. Okey. Adakah dia marah? Waalaikumsalam Kak Hafsah, silakan masuk. Tak apa. Ahlan wa sahlan. Adakah Sayyidatina Safiyah dia marah? Kita tengok. Okey, Sayyidatina Safiyah ni apa tindakan dia? Dia pergi mengambil pancang. Okey, dia mengambil pancang kemah lalu keluar bersendirian dari kubu. Okey, dia dah tahu dah Sayyidina Hasan lemah. Okey, Sayyidina Hasan ni tak berani. Tapi apa Sayyidatina Safiyah ni buat? Okey, Safiyah ni dia ambil pancang kemah tu. Dia ambil, dia keluar. Dia keluar bersendirian. Tak ajak teman ni. Beraninya. Kan kalau kita kat situasi dekat situ, tak tahu, tak boleh nak bayangkan lah. Okay. Jadi Safiyah ni dia keluar sendirian dari kubu. Apa dia buat? Dan menghancurkan kepala si Yahudi itu. Allahu Akbar. Dia hancurkan tu. Bukan calang-calang Sayyidina Safiyah ni. Okey, dia hancurkan kepala si Yahudi tadi. Dengan beraninya. Okey, selepas itu beliau kembali ke kubu. Lepas dia dah settle. Settle. Lelaki Yahudi tadi. Jadi dia masuk balik ke dalam kubu dan memberitahu Sayyidina Hasan. Apa dia bagi tahu dekat Sayyidina Hasan? Adakah dia berlagak? Okey. Adakah dia berlagak? Aku dah bunuh dah Yahudi tadi. Okey, kita tengok. Apa Sayyidatina Safiyah cakap? Okey, dia kata oleh kerana lelaki Yahudi itu lelaki dan bukan mahram saya. Okey, dan bukan mahram saya tidak mengambil barang-barang dan pakaiannya. Okey. Kan Sayyidina Hasan dia lemah, sebab itulah dia diarahkan jaga wanita dalam kubur. Nampak tak? Rasulullah dia jaga kebajikan orang lain. Dia tahu Sayyidina Hasan tu lemah, kurang kuat, jadi dia bagi tugas yang mudah. Okey, tetapi tiba-tiba Sayyidina Hasan diuji pula ketika itu. Okey, kemudian menyorok je. Kalau saya duduk belakang-belakang. Okey, kemudian lepas je Sayyidatina Safiyah dia dah hancurkan kepala Yahudi tadi. Lepas tu dia pun cakap lah dekat Sayyidina Hasan tadi. Dia kata, Yahudi itu lelaki dan bukan mahram saya. Jadi saya tak ambil barang-barang dan pakaiannya. Subhanallah. Dalam keadaan macam ni pun Sayyidatina Safiyah dia masih lagi tetap menjaga batas-batas. Kan, sedangkan lelaki Yahudi tadi dah meninggal, dah mati, tetapi Safiyah dia tetap menjaga. Okey, sebab dia suruh Hasan yang pergi ambil. Dia suruh Sayyidina Hasan, kamu ambillah semua pakaian serta barang-barangnya dan penggalkan kepalanya lalu bawa kemari. Okey, jadi Sayyidatina Safiyah dia minta tolong dengan Sayyidina Hasan. Okey, aku dah tolong hancurkan kepala dia. Kamu keluar, ambil barang-barang dia, ambil pakaian dia. Maksudnya barang-barang keperluan yang boleh digunakan lah. Okey, kamu ambil
Kemudian kamu penggalkan kepala dia, bawa dekat sini, bawa masuk dalam kubur. Okey. Waktu ni Safiah dia tak penggalkan kepala lagi, dia cuma hancur sahaja. Okey. Jadi dia suruhlah Saidina Hasan pergi. Agak-agak apa tindakan Saidina Hasan? Agak-agak apa tindakan Saidina Hasan ni? Okey, kerana kelemahannya, ingat Saidina Hasan tadi dia lemah, dia kurang kuat. Okey, disebabkan kelemahan dia, Saidina Hasan juga tidak berani untuk melakukan tugas itu. Okey, dia tak berani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Asia, Kak Hamidah Ibrahim, silakan masuk. Ahlan wa sahlan insya-Allah. Okey, sebabkan Saidina Hasan dia lemah tadi, walaupun walaupun Yahudi tadi dah mati, Safiah suruh ambil barang dengan pakaian sahaja, tapi dia tak berani. Okey. Jadi, adakah Safiah dia marah? Adakah Sayyidatina Safiah marah? Kau ni tu pun tak berani. Tak ada lah. Okey. Gurau. Okey. Adakah Sayyidatina Safiah dia marah? Kita tengok. Okey. Sekali lagi Sayyidatina Safiah pergi memenggal kepala si kafir itu dan membawa kepala itu pulang. Okey, nak buat macam mana? Saidina Hasan dia tak berani, tapi Sayyidatina Safiah dia tak paksa. Tak apa, kalau tak berani tak apa. Jadi dia sendiri yang keluar, Safiah sendiri yang penggal kepala lelaki Yahudi tadi dan bawa pulang. Okey, apa dia buat dengan kepala tu? Kenapa dia buat dia penggal kepala tu? Penting sangat ke penggal kepala Yahudi tu? Okey, kemudian kepala tersebut dicampakkannya melepasi dinding, lalu jatuh di tengah-tengah kumpulan Yahudi. Kan? Okey. Okey, jadi itu dia dah dapat kepala Yahudi tadi. Kemudian dia campak kepala tu, dia letakkan dekat tengah-tengah kumpulan Yahudi tadi. Agak-agak apa rasa geng-geng Yahudi tadi? Dia nampak salah seorang tentera dia kepala dah dipancung. Agak-agak apa mereka rasa? Kan? Jadi apabila mereka melihat kepala itu, mereka pun berkata, kita dah agak dah awal-awal lagi. Okey. Muhammad tidak akan membiarkan kaum wanita bersendirian. Mesti ada lelaki yang mengawal kubu itu. Okey. Dekat sini geng-geng Yahudi, kumpulan Yahudi tadi ingat kan kepala salah seorang geng dia tadi, Saidina Hasan yang pancung. Okey, nampak tak dekat situ? Dia orang akan jadi takut. Dia orang akan ingatkan wanita je dalam tu. Jadi dia orang tak berani. Dia orang tak berani dah nak pergi dekat kubu tu. Okey. Nampak tak? Dekat situ dia dia dah ubah. Dia dah ubah perspektif. Dia dah ubah sangkaan orang Yahudi tadi. Yelah, dia dah nampak ada seorang geng dia dah kena pancung kepala. Takkan dia nak pergi serang lagi, mestilah dia nak berundur kan, sebab dia dah tahu ada orang kuat. Okay, woman is power. Okay, insyaAllah. Okay, baik. Agak-agak tertanya-tanya tak? Agak-agak tertanya-tanya tak umur Sayyidatina Safiah ni? Kak Sanis, lembu punya susu safi dapat nama. Okey. Agak-agak Sayyidatina Safiah waktu ini umur dia berapa? Kan? Dia ikut perang, dia tolong jagakan wanita-wanita dalam kubur. Dia hancurkan kepala Yahudi, malah dia penggal lagi kepala Yahudi. Agak-agak umur dia ni berapa waktu ni?
Sedangkan waktu ni dia makcik dia, ibu saudara Rasulullah. Okey. Jadi Sayyidatina Safiyah radhiyallahu anhu, dia meninggal dunia pada tahun 20 Hijrah. Okay, dia meninggal dunia pada tahun 20 Hijrah dan pada ketika itu umurnya 73 tahun. Subhanallah. Waktu tu umur dia dah 73 tahun, dia dah meninggal waktu tu. Okey. Oleh itu, semasa peperangan Khandaq berlaku pada tahun 5 Hijrah. Beliau waktu itu berumur 58 tahun. Okey, kiranya waktu dia join peperangan Khandaq, waktu dia berhadapan dengan lelaki Yahudi tu, umur dia 58 tahun. Dan dia meninggal pada umur 73 tahun. Okey. Dan sekarang ini okey, jadi itu pengorbanan, keberanian dia. Okey. Wonder Woman, betul-betul. Kan? Wonder Woman pada zaman Rasulullah. Kan? Kuat tak kuat? Kalau kita bayangkan, hebatlah Sayyidatina Safiyah ni, betul tak? Okey. Jadi dia kata dekat sini, sekarang ini untuk menyempurnakan urusan rumah tangga pun merupakan satu bebanan yang berat bagi wanita-wanita yang sebaya dengan Sayyidatina Safiyah. Jadi ini kan pula pergi bersendirian untuk membunuh seorang lelaki. Tambahan pula, semua orang yang berada di sampingnya hanyalah wanita dan pihak lain kumpulan musuh-musuh Yahudi. Jadi dekat sini maksudnya kita kenalah jadi seberani Sayyidatina Safiyah. Bukanlah nak kena membunuh. Okey. Contoh dia bagi situasi dekat sini, okey, untuk urusan rumah tangga, urusan seharian kita. Kita kena kuat, kita kena hebat, kita kena tabah macam Sayyidatina Safiyah. Okey, situasi Sayyidatina Safiyah waktu itu, okey, waktu itu dia hanyalah dekat samping dia waktu tu wanita tau, ramai. Tetapi dan dekat sekeliling tu ada kumpulan-kumpulan musuh. Jadi kita kena hebat macam Sayyidatina Safiyah. Kita kena kuat, kita kena tabahkan hati kita macam Sayyidatina Safiyah. InsyaAllah. Okey. Hebat tak hebat kan? Okey, terbaik Kak Fauziah. Tulis kesimpulan dekat situ. Terima kasih. Okey. Jadi itulah kesimpulan dia. Okey, dia nak kisahkan betapa hebatnya, betapa power. Okey, Wonder Woman pada zaman Rasulullah. Waktu itu umur dia 58 tahun tetapi dia sangat berani. Okey, demi Islam. Jadi kita tak adalah sampai nak kena membunuh orang-orang kafir. Okey, cuma pengajaran yang kita boleh ambil, kita kena setabah, sekuat Sayyidatina Safiyah. Tabah menempuh dugaan. Okey, dia kuat sangat demi Islam, betul tak? Okey, insya-Allah. Baik. Okey, alhamdulillah. Itulah dia story kita hari ni. Okey, lutut dah longgar. Takutlah. Lawaklah Kak Ros. Tukar blender dah. Okey, walaupun kita tak boleh nak sekuat Sayyidatina Safiyah, tapi kita boleh kuat, tabahkan hati kita. Kuatkan hati macam Sayyidatina Safiyah, insya-Allah. Saya sukalah nama Safiyah ni, sedap. Okey. Baik, alhamdulillah, insya-Allah. Terima kasih yang dah bersama-sama dalam solat bacaan hadis hari ini. Kita santai-santai saja. Kita cerita seorang Sri Kandi wanita Islam.
Okey, iaitu merupakan seorang ibu saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, dapat tak? Jadi hari ni kita dapat tahulah salah seorang ibu saudara Rasulullah, nama dia Sayyidatina Safiyah. Kita dapat tahu salah satu kisah, salah satu jasa baik Sayyidatina Safiyah waktu dulu. Okey. Jadi lepas ni kalau kita dengar nama Safiyah, kita dah automatik dah. Oh, ibu saudara Rasulullah. Okey. Baik, alhamdulillah. Terima kasih lagi sekali yang dah bersama-sama. Saya ucapkan syabas dan tahniah. Okey, yang dah komen, yang dah like dan juga yang dah share. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan, insya-Allah. Okey, baik. Okey, sebelum saya akhiri, macam biasa hari ini hari Rabu dan esok hari Khamis. Jangan lupa untuk ikuti solat bacaan Yasin dan Tahlil hari Khamis, okey? Dan hari Rabu dah boleh mula untuk letakkan nama arwah untuk bacaan Yasin dan Tahlil. Boleh klik sahaja link dekat bawah, okey? InsyaAllah cari untuk Yasin dan Tahlil. Ataupun pergi dekat bahagian sumbangan. Okey, baik. Terima kasih lagi sekali saya ucapkan kepada semua yang dah bersama-sama hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam slot yang akan datang. InsyaAllah kita tengok lagi kisah-kisah Sri Kandi, kisah-kisah sahabat Nabi yang lain. Okey? InsyaAllah, jom kita tutup slot hari ini dengan tasbih kafarah serta suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.